Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berpeluang untuk membaca sedikit tazkirah mengenai surah Ibrahim ayat 24 hingga 25. Ayat ini menyentuh persoalan perumpamaan, satu perumpamaan yang Allah berikan kepada kita semua yang membaca Al-Quran untuk melihat mengenai persoalan orang mukmin yang beriman dengan kalimah Allah diibaratkan, diumpamakan dengan pokok yang menjulang tinggi. Jadi kita sama-sama baca surah Ibrahim ayat 24 hingga 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Maksudnya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya. Tarik batang, kena. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. La'allahum yatazakkarun, supaya mereka sentiasa ingat. Baiklah, kita lihat dua kalimah yang dihuraikan di sini, iaitu kalimah thayyibah, maksudnya kalimah tauhid. Jadi kalimah yang baik itu maksudnya ialah kalimah tauhid. Tu'ti ukulaha, pohon itu memberikan buahnya, iaitu yang memberikan buah yang boleh dimakan. Baiklah sahabat-sahabat semua, kita akan lihat huraian para ulama tafsir mengenai ayat ini. Ayat ini kita sebut sebagai ayat perumpamaan. Di mana pohon itu memberikan buah pada setiap musim dengan izin Allah. Iaitu ayat kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Maksud menurut Ad-Dhahak, dia mengatakan setiap musim buahnya keluar. Ini adalah perumpamaan seorang mukmin yang melakukan ketaatan pada Allah setiap musim. Setiap saat dari siang hari, setiap saat dari malam hari, di waktu musim penghujan dan di waktu kemarau. Jadi, ulama memberi huraian, memberi makna, menghuraikan ayat ini bahawa yang dimaksudkan dengan pokok yang memberi buah pada setiap musim dengan izin Allah. Kerana pokok ni tak bermusim. Kalau kita tengok pokok durian, dia ada musim, manggis ada musim. Tapi Allah membuat perumpamaan pada mukmin yang sentiasa taat pada Allah setiap musim. Bukan sahaja bulan Ramadan yang telah kita lalui, tetapi juga bulan Syawal dan seterusnya sampai 12 bulan. Seumur hidupnya, siang dan malam dia sentiasa taat melakukan ibadah pada Allah. Diibaratkan seperti sepohon pokok yang sentiasa ada buah, yang tak ada musim sepanjang masa berbuah. Baik sahabat semua, itu pendapat nombor satu ya, yang pertama.
Jadi menurut Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa Allah menyamakan ucapan yang baik dengan pohon yang baik kerana ucapan yang baik membuahkan amal yang baik. Dia Allah samakan ucapan yang baik itu dengan pohon, pokok yang baik. Kerana ucapan yang baik membuahkan amal. Kata-kata yang baik, kalimah Allah dengan keimanan itulah yang membuahkan amal kita. Dan membuahkan buah yang bermanfaat. Iaitu ucapan yang baik yang dimaksudkan di sini ialah ucapan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan penuh kesedaran. Ucapan yang penuh dengan kesedaran, dengan bukan ucapan main-main saja. Dengan ikhlas dia bahawa dia mengaku beriman pada Allah dan Rasulullah SAW dan apa saja yang dibawa oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Dan kemudian diikuti dengan tidak cukup dengan kesaksian mengakui keimanan itu, bahkan juga dia buktikan dengan amalan, ketaatan lahir dan batin pada Allah. Zahir dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan anggotanya patuh taat pada Allah, solat, puasa, buat kebaikan. Begitu juga batinnya sentiasa ikhlas dan redha taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ibarat yang disebut oleh Ibnu Qayyim dan menghuraikan ayat ini. Dan disebutkan juga oleh Ali bin Abu Talhah mengatakan, diambil daripada Ibnu Abbas, dia kata ucapan yang baik ialah kalimah syahadah, kesaksian bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, seperti pohon yang baik, yakni seorang mukmin yang akalnya teguh dengan kalimah Allah. Kalimah ini teguh di hati seorang mukmin. Cabangnya menjulang ke langit kerana ucapan inilah amal seorang mukmin ke langit, naik ke langit. Dia angkat ke langit. Jadi ibarat yang dibuat di sini ialah kalau Allah sebut pokok yang teguh itu dengan akar tunjang yang kuat, dia boleh menjulang ke langit, lepas tu dia boleh buahkan hasil tanpa musim. Begitulah ibarat seorang mukmin yang sentiasa yang beriman kepada dua kalimah syahadah dengan teguh dan ikhlas, dibuktikan dengan amal, ya, diibaratkan seperti sepohon pokok yang rimbun yang menjulang ke langit. Diibaratkan di sini bahawa ucapan ini, keadaan mukmin ini di mana amalnya, kebaikannya itu bukan sahaja bawa faedah pada orang lain tetapi diangkat oleh Allah ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di sini lagi bahawa di antaranya pohon mesti memiliki dahan, daun, cabang dan buah. Demikianlah sahabat-sahabat semua dengan keadaan kita seorang mukmin, di mana pohon kita ialah iman. Islam yang mencocok, yang diserupakan dengan pohon tadi ialah pohon yang dimaksudkan bagi seorang mukmin ialah iman. Iman dan ilmu. Kita hendaklah beriman dan disertai dengan ilmu. Ilmu makrifah. Ya, ilmu dan makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia disertai dengan keyakinan. Dan batang di situ ialah disebut dalam ayat ini, batangnya apa tu? Pokok tu ada batang dia. Begitulah dengan diri mukmin, batangnya ialah ikhlas. Cabangnya ialah amal. Jadi cabang yang ada pada pokok tu, kalau kita tengok sebatang pokok, ya, yang akar tunjang tu adalah iman dan keyakinan. Batang tu adalah ikhlas. Dan disebutkan cabang-cabang pokok yang pada pokok tu ialah amal soleh.
Dan buahnya ialah amal soleh berupa pengaruh terpuji, atau kita kata buahnya ialah akhlak yang mulia. Inilah dia ibarat yang dibuat oleh ulama bahawa seorang mukmin seperti pokok yang rimbun, di mana ada batang dia, ada akar tunjang dia, dan ada cabang dia, dan akhirnya dia akan berbuah. Buah itulah yang dimaksudkan dengan akhlak yang mulia. Inilah di keadaannya. Okey, jadi kita boleh faham bahawa ayat ini nak menunjukkan bahawa Allah nak berikan kita suatu renungan dan perumpamaan. Renungan, kita boleh tengok pokok-pokok di sekitar kita, di mana pokok tu kalau yang rimbun tu mesti ada batangnya, ada cabang, ada akar tunjang, rimbun, ada buahnya. Begitulah seorang mukmin. Tidak cukup dengan hanya beriman, tetapi dia mesti disertai dengan keyakinan yang teguh, mencari ilmu dan beramal, dan dilengkapi dengan akhlak. Jadi buah tu adalah akhlak. Jadi dan di sini ulama juga telah menghuraikan bahawa pohon tidak akan bisa bertahan hidup kecuali dengan air dan benda, dengan air yang menyiraminya. Pohon akan layu kalau tidak disirami dengan air dan baja. Demikianlah Islam, pohon Islam di dalam hati seorang mukmin. Dalam hati orang mukmin, kalau tidak dirawat, kan pohon Islam atau pengakuan Islam, kalau tidak dirawat oleh pemiliknya dan tidak disirami dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal kebaikan, maka dia akan menjadi pohon yang kering, yang akan mati, yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitulah diri kita seorang mukmin Muslim. Tidak cukup dengan hanya beriman, mengucap 2 kalimah syahadah, ya, tetap seperti yang berlaku dalam masyarakat kita, tetapi tidak mencari ilmu, tidak beramal, tidak beriman, tidak mencari ilmu dan tidak beramal, tidak buat kebaikan, maka dia diibaratkan seperti pokok yang kering, ya, yang kering, yang tunggu masa untuk mati. Begitulah orang mukmin tunggu masa untuk hidupnya tidak ada manfaat pada diri dan orang lain. Disebutkan bahawa sebuah hadis bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW diriwayatkan bahawa bersabda, sesungguhnya iman di dalam hati itu boleh usang sebagaimana pakaian juga boleh usang. Oleh itu perbaharuilah iman kalian. Ini disebutkan, ini hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabarani. Ya. Jadi ulang balik hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, bermaksud sesungguhnya iman dalam hati itu boleh usang. Boleh jadi usang sebagaimana pakaian kita boleh usang, boleh lusuh. Oleh itu, perbaharuilah iman kamu. Bukan saja dengan mengucap, tapi perbaharui iman ialah dengan banyak berzikir, dengan melakukan amal soleh dan dengan belajar, ya, bertaubat. Baik sahabat-sahabat semua, kesimpulan daripada ayat surah surah Ibrahim ayat 24 hingga 25 ini, bolehlah kita rumuskan bahawa perlunya seorang hamba mukmin melakukan ibadah dan perintah pada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah, dan di situ perlu disirami dengan siraman kalimah tauhid. Dan hati kita ini perlu dibajai dengan ilmu, dengan amal, ya, diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ibadah-ibadah, bukan sahaja ibadah wajib, bahkan juga ibadah sunat yang boleh menyuburkan iman kita.
Dan diri kita juga perlu dirawat seperti mana pokok perlu dibuang racunnya, perlu dibuang benda kata orang kan, serangga. Begitulah diri kita, rawatannya ialah bertaubat pada Allah SWT dan banyakkan berzikir pada Allah. Dan pokok orang tanam perlu ada buah. Begitulah diri kita manusia, buahnya ialah akhlak, hasil daripada keimanan yang tinggi. Jadi itulah saja renungan kita semua pada pagi ini, iaitu sama-samalah kita bahagia diri kita, iman kita yang dah ada dalam diri kita ni, dah yang mengaku sebagai seorang Muslim dengan melakukan amal soleh dan dibajai dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Itulah saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.